Tambahan SPM pecutan kertas 1 tajuk fungsi. Pastikan anda telah mencuba terlebih dahulu soalan dan baru boleh meneruskan tontonan video untuk membandingkan jawapan anda. Soalan boleh dimuat turun melalui pautan yang diberi di bawah description video ini. Soalan yang terlibat adalah soalan SPM 2017, 2018 dan 2019. Kita bergerak ke soalan yang pertama. Soalan yang pertama, soalan SPM 2017. Soalan yang pertama ya. Rajah 5 menunjukkan graf bagi fungsi fx di mana modulus 1 tolak 2x untuk domain negatif 2 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 4. Sebelum tu biasakan kita highlight lah. Ini persamaan kita, ini domain dia. Dia nak tanya objek 7, image untuk 3 dan domain untuk fx di mana fx 0 hingga 5. Sebelum tu kita kena tahu konsep dia. Ingat x tu sebenarnya objek. Yang ini adalah image. Dan selain daripada tu, ingat objek tu adalah daripada domain. Ini adalah kodomain. Kodomain. So sekarang kita tengok ya murid-murid. Sekiranya dia kata nak objek untuk 7, maksudnya 7. Nak objek untuk 7, cikgu highlight. 7. Ini objek. Jadi image-nya pergilah ke objek untuk 7. 7 adalah image, pergi ke objeknya. 4. Jadi kita dapatlah 4. Begitu. Jadi jawapan A kita dapat 4. Jawapan B. Kalau boleh jangan letak banyak jawapan tau. Satu jawapan je. Image untuk 3. Image untuk 3 pula. Mana 3? Kita tak ada 3 kat sini. Maksudnya cikgu tulis dulu persamaan. Persamaannya begini, di mana fx sama dengan modulus 1 tolak 2x. Untuk pengetahuan murid-murid, dalam ni objek. Hasil semua ni image. Soalan dia kata nak image untuk 3, nak cari image. Bermaksud 3 tu adalah objek. Macam tu. Jadi kita gantikan. Jadi kita akan dapat negatif 5. Ingat modulus. Jawapan akhir hilangkan modulus akan jadi positif 5. Seterusnya untuk C. Untuk C pula. Untuk C, domain. Domain. Apakah domain untuk apabila kosong fx hingga 5? Macam ni. Jadi cikgu tengok dekat sini tau. Bila x sama dengan negatif 2, dia ada bagi ke sini bila x sama dengan negatif 2, bila x negatif 2, kita dapat fx 5. Lepas tu, kalau bila x sama dengan 3, kita dah dapat yang atas ni. Fx sama dengan 5 juga. Jadi domain dia adalah negatif 2 x 3. Begitu. Di mana x negatif 3, mana negatif 3 dan negatif 2 dekat sini. Sekejap. Highlight cikgu. Bila x negatif 2 kat sini sampailah x 3. X 3 kononnya kat sini. Sini. Kawasan dia. Itu dia punya domain. Seterusnya untuk soalan SPM 2017 soalan 2. Soalan 2 kita highlight dulu mana yang penting. Diberi fungsi. Ni fungsi dia tak jelas sangat. Dia suruh cari G inverse A dan dia suruh cari P, nilai P dengan keadaan G2 di mana objeknya 3p per 2 dan image-nya 30. Jadi yang pertama sekali cikgu tulis dulu
Apa itu fungsi Gx dia tadi? Gx sama dengan 2x tolak 8. Okey, disebabkan soalan dia suruh G inverse, cari inverse dulu. Cikgu suka buat y sama dengan 2x tolak 8. Jadi y tambah 8 per 2 kita dapat x. Jadi jangan lupa tukarkan G inverse untuk x ialah tukar y kepada x tambah 8 per 2. Jadi okey, kita cek jawapan A betul. Okey, dengan bangganya. Good. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Okey, soalan B pula. Cikgu tulis balik takut tak nampak. Okey, 3P per 2 sama dengan 30. G2 tu bermaksud GG. Okey, GG di mana GG di mana objeknya adalah 3P per 2. Okey, jadi kita salin semula G kita. Okey, G kita yang ini tadi yang cikgu highlightkan. Kejap tau. Okey, cikgu highlightkan dengan pink lah. Okey, kita masukkan dalam ni. Ni sama je. Ni nampak sikit. Okey, kita masukkan dalam ni. Di mana ini image kita. Ini objek kita. Cikgu masukkan G. Apa G kita tadi? 2x. Maksudnya 2x. X tu tadi kita punya objek lah. Tolak 8. Okey, kita masuk dalam G yang pertama. Fungsi G yang pertama. Cikgu selesaikan dulu. Okey, bila selesaikan dekat sini, 2 dengan 2 ni kita boleh potong. Okey, kita boleh potong. Kita akan dapat G 3P tolak 8. Okey, jadi 3P tolak 8 masuk semula dalam G. G yang sini tadi. Jadi cikgu tengok, cikgu baca 2x tolak 8 sama dengan 30. Okey, ni masuk dalam ni ya. Okey, 3P tolak 8. Jadi kita kembangkanlah berhati-hati. 6P tolak 16 tolak 8 sama dengan 30. Jadi kita akan dapat 6P sama dengan 54. P sama dengan 9. Okey, simple sahaja. Jadi kita berjaya selesaikan. Dengan bangganya, okey, good. Okey, siapa cakap susah? Senang je kan, admit. Okey, seterusnya kita tengok soalan apa selepas ini. Okey, soalan SPM 2018. Okey, soalan yang ketiga kita. Okey, cikgu highlight dulu yang penting-penting. Okey, so sekarang dia dah bagi fungsi composite, fungsi gubahan. Okey, diberi bahawa set A dipetakan kepada set B. Okey, set A dipetakan kepada set B dengan fungsinya X tambah 1 per 2. Okey, lepas tu dan dipetakan, seterusnya dipetakan kepada C pula, dia bergerak oleh ni. Okey, sekarang ni macam ni. Oh, pergi ke sana pula. Sekarang ni cikgu nak terangkan, kat sini ada dua perjalanan. Perjalanan pertama A ke B. Oh, jauh sangat. Cikgu padam balik. Okey, perjalanan pertama ialah daripada set A ke set B. Okey, itu maklumat yang pertama. Maklumat yang kedua, set A ke C. Ni maklumat yang kedua. Jadi tengok A ke B. A ke B sini. A ke B. Dia dah bagi. Jadi cikgu masukkanlah. X tambah 1 per 2. Okey. Tapi yang kedua, maklumat kedua, A terus ke C. Okey, A terus ke C. Dia dah bagi sini. Okey. Jadi sebenarnya untuk A ke C, perjalanan dia adalah pergi ke B dulu. Yang pertama, baru dia pergi ke C. Itu sepatutnya yang kedua ke sini. Okey, tetapi yang ini dia terus. Okey. Jadi kesimpulannya FG ni, kalau murid-murid tengok FG, kita tengok F dulu baru G. Mesti kita nak tulis sini F, sini G. Okey, kat situ salah tau. Okey, kita terbalikkan. Sebenarnya kita walaupun FG, G dulu. Baru F. Macam tu. Okey. Jadi kalau direct FG, kalau pergi satu-satu G dulu baru F. Okey, so kesimpulannya write down, tulis fungsi yang memetakan set A kepada set B, A kepada B, secara automatik cikgu dah dapatlah jawab kat situ.
Jadi A sama dengan GX sama dengan X tambah 1/2. Selesai. Okey. Jadi seterusnya cari fungsi yang memetakan. Okey, seterusnya cari fungsi Okey, cari fungsi yang mematakan set B kepada C. Set B kepada C adalah sini. Oh, nak cari F. Jadi, cikgu suka guna kaedah OIC. Siapa guna buku nilam, kat situ ada kaedah OIC. Di sini F, GX, cikgu tulis balik. X kuasa 2 tambah 2X tambah 4. Cikgu guna kaedah OIC. Okey, sekarang kita nak cari F. Cikgu colorkan F. F ni dia berada di luar, bukan di dalam. G dekat dalam ni. F ni, F tu adalah di luar. Okey, kalau di luar bererti, sebentar ya. Okey, ini adalah out. Jadi cikgu garis O. Jadi dah garis O, garis lagi sekali ke kanan satu kali I. I ni adalah inverse. Jadi cikgu menggunakan kaedah inverse. Okey, jadi cikgu guna kaedah inverse. Nak inversekan siapa? Okey, nak inversekan siapa? Siapa yang ada sekarang kat sini? Oh, yang ada sekarang adalah G. G ada Jadi kita inverse G. Macam tu. Jadi cikgu pun inverse lah G. Mana tadi G, jadi Y sama dengan X tambah 1/2. Jadi 2 darab Y, 2Y positif 1, negatif 1 sama dengan X. Jadi berjaya. Inilah inverse untuk cikgu punya fungsi G. Seterusnya cikgu terus masuk dalam persamaan yang ini. Cikgu dapat F, tetapi semuanya gantikan dengan 2X tolak 1. Kuasa 2 tambah 2X tambah 4. Okey, jadi kita masukkan begini sebenarnya. Yang ini masukkan dalam ni, tapi kita tukarkan Y kepada X. Okey, jadi kita kembangkanlah dengan berhati-hati. 4X² tolak 4X tambah 1 tambah 2X tambah 4. Kita ringkaskan, kita akan dapat 4X² tambah 3. Jadi berjayalah kita. Good. Okey. Ni pun sama. Okey, dengan bangganya. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang seterusnya, soalan SPM 2019. Jika ke cikgu tertekan? Okey, betul. Okey, soalan SPM 2019. Okey, soalan yang terakhir tak silap saya untuk topik fungsi. Okey, jom kita tengok. Kita highlight dulu apa yang dia nak. Okey, diberi bahawa fungsi fx, dia bagi fungsi g songsang f, dia bagi. Okey, dia kata jika seorang murid menulis A sama dengan 10, tentukan sama ada dia betul atau salah, beri sebab anda. Okey, soalan B pula, cari g songsang. Okey, seterusnya cikgu nak terangkan. Okey, macam ni, macam tadilah. Okey, set X memetakan kepada Y adalah fungsi F. Set Y dipetakan kepada Z adalah fungsi G inverse. Tetapi apa berlaku kalau set X terus pergi set Z? Kalau dia memotong fungsi Y, maksudnya tak lalu, dia terus sahaja. Jadi memang kita nampak macam lalu F dulu baru G kan. Tetapi sebenarnya G inverse X, bukan G inverse X. Okey, ya. Okey, tetapi dia adalah G inverse Fx. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, okey, bila kita tengok di sini, bukan sama ke dia orang? Okey. Okey, bila kita tengok di sini, ini sama. Okey. Okey, seterusnya. Okey, selain daripada itu, kita terus pergi soalan A. Okey, soalan A. Okey. Disebabkan set X memetakan kepada set Y, itu adalah fungsi F. Jadi cikgu tulis dulu. Fx sama dengan 2x tambah 3. Okey, apa maksud 3 dengan A? Maksudnya bila
objek 3, image kita akan dapat A. Jadi kita gantikan X tu lah. 2, 3 tambah 3 A, kita akan dapat 9. Jadi A sama dengan 9. Kesimpulannya, betul atau salah? Ya, betul. Salah. Salah kerana kan kita kena bagi sebab, kerana A sama dengan 9. Jadi kita berjayalah memberi sebab. Betul. Good. Dengan bangganya kan. Seterusnya. Kita nak cari G inverse. B dekat sini. G inverse. G inverse. Kita ada ni, cikgu salin dulu. G inverse fx sama dengan 3 per X tambah 1. Gitu. Jadi ingat cikgu guna kaedah OIC. Kita tengok sekarang G inverse nak cari. G inverse ni out ke in? Out ke in? Oh, dia berada di out. Sini out lah cikgu. Bila out, kita gariskan O. Lepas tu ke kanan lagi sekali. I, inverse. Nak inversekan siapa? Inversekan fx. Kita inversekan fx di mana? Fx kita dah ada. Y sama dengan 2x tambah 3. Lepas tu, y tolak 3 per 2, kita akan dapat X. Gitu. Jadi, X tu kita masukkan semula dalam persamaan yang ini. Tapi terus dapat G inverse. X sama dengan, cikgu tulis 3x tambah 1. X tu siapa? X tu adalah yang kita cari sini. Tapi Y tukar pada X. X tambah 3 per 2. Lepas tu proses kat sini nampak macam rumit sebab dia pecahan. Bahagi ni sebenarnya darab. Pecahan tu sebenarnya bahagi. Jadi cikgu tukar kepada darab. Bila tukar kepada darab, pecahan akan terbalik lah, reciprocal macam ni. Lepas tu tambah dengan 1. Seterusnya darabkan dia 6. X tambah 3 tambah 1. Sebab nak samakan pecahan, cikgu darab lah. Ini pun jadi X tambah 3, X tambah 3. Sebab sama je 1. Jadi kita gabungkan dia. 6 tambah X tambah 3. Kita dapat X tambah 3. Semakin hampir. Sama dengan 6. 6 pula. 6 tambah 3 berapa kanak-kanak? Bergerak cikgu ni. 6 tambah 3. Kejap ya. 9 tambah X per X tambah 3. Selesai. Berjaya. Jadi di situ saja. Rasanya ada lagi ke lepas ni? Mesti cikgu tengok. Dah habis. Jadi kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya, untuk chapter yang seterusnya, iaitu persamaan kuadratik, iaitu quadratic equation. Bye.